Kembali bersiaran untuk program Islam Agamaku untuk berkongsi dengan sahabat pendengar pengalaman dan juga kisah-kisah hidup seorang yang bergelar saudara baru, ya, Masya Allah. Bersama dengan saya petang ini, saya alurkan kehadiran Encik Ahmad Azim Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk sahabat pendengar, untuk sama-sama kita nak dengarkan beliau cakap tentang Brother Ahmad Azim Daniel. Kita sebelum ni kita pernah menjemput beliau, tapi tahun 2012, ya, dah agak lama dah. Tapi untuk memberi satu input baru dan juga mungkin apa yang bakal disampaikan ini untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, ya, untuk sama-sama kita cari kat mana sebenarnya kita boleh membetulkan diri kita, insya-Allah. Dan mungkin di permulaan ini kita nak beri sedikit imbasan dan nak beri sedikit latar belakang lah berkenaan dengan diri Brother Ahmad Azim sendiri. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Tuhan Maha Agung, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan selawat kepada Rasulullah SAW. Pada pendengar semua, harap semua sihat belaka. Saya dilahirkan di Ipoh, Perak pada tahun 30 hari bulan 4 tahun 1968. Okey, ayah saya telah dinaikkan pangkat sebagai guru besar sekolah rendah dan saya pindah ke Tapah, Perak. Saya telah belajar di sekolah SRK 1 Tapah sehingga darjah 6 dan sambung pelajaran ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Bung Adil di Tapah, Perak sehingga tingkatan 6. Kemudian saya jadi guru sandaran selama 2 tahun. Pada masa ingat nak jadi cikgu, tapi tukar mood, belajar undang-undang pula. So dah hijrah ke Kuala Lumpur. Keluarga kecil saja itu, mendiang ayah saya dan mak saya. Mereka telah meninggal lah. Ayah saya meninggal pada tahun 2007, mak saya 2002. So saya dengan abang saya seorang sahajalah. So pada sekolah menengah tingkatan 6, saya telah pun ambil sejarah Islam sebagai satu subjek dan telah diperkenalkan apa itu Islam secara ringkas. Tapi masa itu saya baru jadi padri dalam agama Sikh. So walaupun Ustaz Saleh, Allahyarham Ustaz Saleh itu memang baik dengan saya, selalu bergurau sendiri dengan saya, ajak saya berpuasa. Masa saya takut sungguh nak puasa. Tapi yalah, masa tu mungkin hidayah tak sampai lagi dengan ramai kawan-kawan Melayu Islam, selalu ikut mereka ke surau. Tapi mungkinlah silap saya masa tu, saya tak tanya apa itu Islam, apa itu benda-benda tu. Tapi selepas hijrah ke Kuala Lumpur, setelah menjadi seorang peguam, pada satu hari di tahun 2005, setiausaha saya lah telah datang saya, bos, saya nak semayang di office, boleh tak? Because surau tu jauh, surau muslimat, dia lah nak ambil semayang aurat semua. Saya kata boleh lah, you nak buat kerja baik. So dia pun kata okey lah bos, saya pergi ambil air semayang. Dia pergi, masa tu kawan saya datang, peguam juga datang untuk berbincang pasal ada kes. So tiba-tiba dia balik-balik, dia terus semayang, pakai telefon semayang. Saya pelik, saya kata kan ambil air semayang kan, bagi saya ada air untuk semayang. Tapi saya tak berani soal, takut kena maki apa, so diam. Tapi mungkin Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Pada waktu tu setiap hari dia dengan bos dia dah hadir. Kawan saya datang ke mahkamah pejabat saya untuk bekerja. Saya ni kira old school lah kan, nak type pun payah, memang lembab. Tak sampai 30, mungkin 10 saat perkataan seminit. So satu hari saya memang tak tahan, saya tanya balik, saya kata, puan, boleh saya tanya sedikit tak? Bukanlah hina. Puan kata puan nak pergi ambil air semayang untuk semayang, tapi bila puan balik saya tengok pakai telefon terus semayang. Mana air dia? Kawan saya ketawa. Dia kata, apalah nama asal saya. Okey, minta maaf, sebelum saya Islam, Gurpreet Singh, anak lelaki Jack Singh. So saya tanya, Gurpreet, engkau ni apa? Saya kata, saya tak tahu, saya tanyalah. So bila saya jawab, dia kata air semayang untuk sucikan diri, untuk sebelum kita semayang. Dia memang dia terangnya jelas, because dia ni merupakan seorang bekas pelajar sekolah agama, Pondok Payah di Kedah. So mungkin ilmu tu ada kan. So bila dia terang kepada saya pun mulalah soal-soal. So saya tanya, kenapa sembah Kaabah? Kan dalam Islam tak ada sembah berhala, kan Kaabah tu apa? So dia jawab, Kaabah tu adalah sebenarnya sense of direction saja. Kita bukan sembah Kaabah, itu direction, kiblat. So bila tanya, saya mula tanya lebih-lebih. Kawan saya kata, engkau ni melebih sangatlah, melampau lah. Saya tahu jawab. Saya kata, apa jawab? Saya nak tahu pasal Islam. So dia kata, pergi dapat kitab. Saya masa tu dengan berupa seorang sukarelawan padri, tak berani, takkan saya nak pergi kedai nak ambil kitab Al-Quran kan, orang kata apa, tak mengali ambil Al-Quran, saya pun takut. So saya bawa setiap saya ke kedai Minawar, dapatkan kitab Al-Quran oleh terjemahan dalam bahasa Inggeris oleh Yusuf Ali, dan saya balik memang bahasa standard. So tapi yalah, saya cuba ikhtiar, saya tak berani bawa ke rumah. So di pejabat saya buka macam pening, because apa yang ada dalam Al-Quran ni saya pernah macam baca, pernah dengar.
So saya tak puas hati lah, balik rumah diam. Esok saya baca balik, something is wrong somewhere. Ini macam mana ni saya belum. Because dalam kitab agama Sikh, selepas saya dah Islam semua tu, saya jumpa Ustaz Said di Perkim, ustaz-ustaz yang buat comparative religion, baru saya dapat tahu agama Sikh sebenarnya mereka macam copy dari Islam. Saya berani kata mereka copy from Islam. 80%, 20% tu Hinduism. Mereka macam gabung satu agama baru. Itu yang menyebabkan ramai terpikat. So bila saya dah pening saya baca itu, saya satu hari saya kata macam mana ni. So saya dah faham. Kawan saya kata, why don't you pergi Jabatan Agama Islam, Pusat Islam, jumpa Ustaz, tanya, sembang. So saya pun telah pergi Ustaz, jumpa Ustaz Cik Mansur. Beliau sekarang imam dekat Masjid Seri Petaling. So saya sembang dengan Ustaz. Memang saya takut lah semua tengok, Bengali datang kan semua kata atas bawah. Saya pun takut, tapi memang dia baik. Secara informal sembang dengan saya tanya, Ustaz nak tanya sikit pasal Islam, apa tu Islam, what is this. Saya baca macam, saya memang confused. Saya kata, Ustaz minta maaf, bagi saya macam Islam tiru Sikhism tau. Saya tak tahu, I was so confused. Ini siapa dengar ni macam surga neraka, doa-doa kan. Kata Allah tu berapa ratus kali ada dalam kitab agama Sikh. So macam kerja tu satu ibadah semua tu, so macam saya confused. Saya mana yang betul. So bila sembang baru beliau terangkan Islam tu macam mana, dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, apa Al-Quran diturunkan bila. So saya okay. Then saya telah ulang alik lebih kurang 3-4 kali. Then bila saya balik pejabat, saya call kawan saya call steward saya, okay, bro, saya nak cakap sikit, ada hal penting. Dia pun datang lah. Kenapa, ada kes besar ke? Saya kata, tak, bukan kes besar, ada kes lagi besar. Apa tu? Saya nak masuk Islam. Kawan saya kata, awak ni demam ke? Dia tanya saya. Saya kata, kenapa tu? Dan saya pun gurau, bos, you ni waras ke? You ni okey ke? Saya kata, memang saya okey. Saya tak demam, saya tak apa-apa. You tahu tak, you ni macam padri kan dalam agama Sikh tu. Your family memang, because bapak saya, pakcik-pakcik saya, mereka salah sebuah keluarga yang paling warak di Malaysia. Dan mak saya dia pun memang macam itulah. So, antara sepupu saya yang paling warak. Macam padri apa-apa program pun saya yang buat semua. Saya kata, yes, saya dah sedia. Mulut saya pun terlupa. Saya kata, kalau mati-matilah. Saya memang nak Islam. Kawan saya, lagi seorang kawan saya datang. 3 orang ni. Balik rumah, 2 orang cerit beret, seorang demam. Betul, saya tak menipu. Mereka cerit beret, merisau. Kerisauan mereka terhadap saya ni, memang saya respect mereka kawan lah. Bukan mereka halang saya Islam, tapi memang masa tu saya ingat, kenapa halang saya? Saya nak masuk Islam, kenapa halang? Tapi maksud saya bukan mereka nak halang. Tetapi mereka risau. Betul ke ini saya Islam akan dapat halangan kan, cabaran-cabaran ni. So bolehkah saya hadapi cabaran? Tapi saya kata, saya dapat Allah lah. Kata kalau saya Islam, saya so pada 2009 2005 saya telah pergi ke Pusat Islam Jawi, ucap 2 kalimah syahadah selepas solat Jumaat. Itu pun salah seorang saksi, Hafiz, bekerja di mahkamah dan duta, tak percaya. Dia tu gulpit, engkau jangan temerang lah, jangan bohong lah. Sampai Ustaz Azizan telefon, Hafiz tolong datang pejabat agama sekarang. Dia naik motor Mahkamah Lama Jalan Raja, terus pergi sana jumpa saya. Demam ke? Salah dia. Saya kata, jangan cakap banyak, saya nak ucap 2 kalimah syahadah, kau dengar je. So Alhamdulillah pada 2009-2005 saya telah ucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah dari Islam. Tapi masa itu saya tidak bagi tahu siapa-siapa lah, because ayah saya masa kena stroke tapi tak lumpuh. Saya tinggal abang saya, mak saya dah meninggal. So saya pergi Perkim, saya belajar di Perkim. Saya tanya, Ustaz macam mana keadaan saya, boleh ke saya beritahu? Tapi saya tahu kalau saya war-warkan memang akan ada perang dunia ketiga. Saya kata, tak payahlah engkau sorokkan. So saya semayang lah, curi-curi pergi mana. Masa bulan puasa tu, kali pertama saya hanya dapat puasa 20 hari. Dan sahur pun curi-curi, pergi pukul 5 pagi minum air. Bapak saya kata, kenapa minum air? Dahaga. Pelik tau. Buka puasa di Perkim, bukan tak berani semayang di Surau Masjid, bukan baru lagi. Fatihah pun baru merangkap masa tu, tak tahu nak masuk, jadi macam mana kan, masuk macam mana. So tak apa, saya pergi Perkim. Perkim memang baguslah untuk sudah baru, untuk mualaf. So Alhamdulillah saya belajar, dapatlah berpuasa lepas tu walaupun 20 hari. Dan memang satu indah lah. Dan tapi satu saya nak bagi tahu, memang ketenangan yang saya rasa masa tu sebelum tak pernah rasa. Memang rasa tenang walaupun saya susah. Perkara berlaku bila ayah saya meninggal. Bila ayah saya meninggal 2007 ke 2007, saya bagi tahu abang saya, kata, apa saya nak sorokkan kan, because tinggal abang saya dengan saya. Kata, bro, saya di Islam. Dia nampak sejadah dalam kereta. Apa ni? Sejadah lah, saya semayang. Balik rumah, maki hamun. Tengok last lah kena belasah. Tak apalah, tapi memang orang sudah kata, jangan fight back, sabar, doa pada Allah. Memang saya tawakal, saya tak rasa apa-apa. So kena halau. Kita program ni, kita ada notis pada orang untuk halau 2 minggu. Saya pula kena halau 24 jam. Nak pergi mana? Saya pergi madrasah Nurul Mutakin di Gombak. Saya kata, Imam, boleh tinggal di surau tak? Dia nampak muka saya, dia tahu, tinggal je lah.
So masa tu memang dengan keadaan susah, saya dah RM5 dalam poket saja, tak ada apa pakaian, tak sempat nak ambil pakaian semua tu. Saya duduk di surau dan belajar lah. Memang bagi saya tenang, saya bukan menipu, memang tenang. Memang susah kalau orang tengok saya, orang kata peguam apa ni macam mana kan. Macam dulu senang sikit, bila jadi Islam kita susah. Minta maaf. Tapi ramai saudara mu'alaf ni akan telah menghadapi situasi macam ni. Bagi saya, mungkin Allah nak uji kita. Kalau kita ucap dua kalimah syahadah, Allah mungkin nak uji kita ni ikhlas ke tak dalam Islam. Ramai kata, kamu Islam nak, sepupu saya kata, you ni Islam nak kahwin, nak dapat datuk, nak dapat ini kan. Saya jumpa dia tahun lepas sebelum dia meninggal. Saya kata, bro, saya dah Islam 2005, saya masih lagi bawa kereta potong saga, saya tak dapat datuk pun, PJK pun tak dapat. So imagine yourself lah, saya ni Islam kenapa. Dan Alhamdulillah tahun lepas semua sepupu pakcik-pakcik saya terima saya balik. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau mereka lihat Islam tu kan, mereka tak faham pasal Islam. So bila saya tunjuk, saya pergi, saya ziarah je, saya pergi kena makin hambun lah kan. Nak kata apa, saya telefon, pakcik saya kata, jangan nak turun rumah, senyap. Dan makcik saya sakit, masuk hospital PPUM. Saya pergi, makcik terkejut, pandang semacam. Saya kata, makcik minta maaf ya, makcik kata jangan datang rumah, ini bukan rumah. So dia terkejut, dan dia tahu perangai saya. Mengapa saya suka melawan gurau-gurau dengan makcik-pakcik saya. Mereka tahu. Dia kata, you tak berubah. Memang saya tak berubah, I'm still the same person, tapi saya ada Islam. Ingat apa saya Islam, saya berubah, saya apa makan nasi ke, tak makan capati ke, saya kata macam. So baru mereka sedar. Masa sebelum saya Islam pun, saya pun belajar, saya tak tanya dengan orang-orang Muslim. So, kita baca surah khabar, tengok TV kan, TV memang barat, memang propaganda barat nak hina Islam. So Alhamdulillah sepupu saya semua dah terima. Dan Alhamdulillah saya lepas kisah recap masa saya di Halau tu, saya duduk surau, abang kat saya arwah, dia beliau meninggal, Haji Syahrin. Dia adalah kontraktor kelas F, beliau mempunyai pejabat di Taman Melati. Dia datang jumpa saya. Azim, kau buat apa di sini? Subuh nak sembahyang subuh, saya tengah baring. Saya tidur lah. Bro, apa lagi abang? Ini surat tempat saya. Apa buat sini? Dia bising-bising. Bawa beg terus. Dia bawa saya, dia ada pejabat bilik-bilik kecil untuk kerja dia. Asalkan halau. So dia terima saya, dia kata kau duduk sini. Saya kata, bang, saya tak ada duit. Tak apa, saya tak minta duit pun. Duduk situ sampai dah stabil. So Alhamdulillah saya duduk situ dan jumpa 2-3 lagi abang, ada seorang abang Dubi Ahmad Syafi'i. Mereka banyak tolong saya lah, banyak tolong, bagi nasihat kan, kesabar semua tu. Lepas saya pergi perkim untuk belajar, jumpa Ustaz Amran, Ustaz Fitri, Ustaz Said. Di situ saya dapat, bila saya selalu buat diskusi dengan Ustaz Said yang beliau belajar comparative religion, baru saya dapat tahu agama Sikh ni, Sikhism ni berkonsep tauhid juga. Maksudnya percaya pada Tuhan tu satu, dalam Islam. Dan surah pertama dalam kitab agama Sikh tu 99% sama dengan surah Al-Ikhlas. Masya Allah. So di situ saya dapat tahu, patut konsep tawaf pun ada. And konsep haji, macam kita pergi haji pergi Mekah, Sikh ni dia kena pergi ke Golden Temple di Amritsar tu, at least semua hidup sekali. Bila saya lihat balik, dia macam dia sorokkan, dia tak bagi tahu kan, tapi sorokkan, tapi elemen-elemen tu ada, macam doa-doa, konsep doa tu yang ada dalam Islam ni ada dalam kitab agama Sikh ni. Macam baca Yasin memang ada, tapi bukanlah baca Yasin, tapi konsep tu ada. Macam doa tahlil bila orang meninggal, semua sama. Bila meninggal, mandi mayat sama, kain kapan. Tapi bezanya orang Sikh ni, kain kapan sebelum mereka kapankan, mereka pakai baju, beli baju baru. Untuk lelaki kata baju atau seluar, lepas baru kapan. Lepas tu bakar. Mereka in the end tu mereka bakar lah, macam ikut Hinduism lah. Dan lepas tu abu tu mereka buang di laut. Itu yang mereka ikut Hinduism. Tapi sebelum tu konsep-konsep banyak mereka ikut Islam. Dan lepas tu pengasas itu saya ingin kongsi sedikit. Pada 2012 bila saya berada di sini, ada seorang saudara tanya dari Pulau Pinang, tak silap saya. Dia kata agama Sikh, orang-orang Sikh ni tidak boleh potong rambut. Betul, saya kata. Dan dia kata adakah kerana mereka telah bersumpah bahawa mereka hanya akan potong rambut bila Islam tak ada dunia ini. Dan saya tak dapat jawab hari itu. Minta maaf, saya menjawab, all rubbish, tidak ada dalam itu. Agama Sikh ni, masa agama Sikh tu, Hindu sudah ada di India, agama Islam sudah bertapak di India. So Sikh ni datang, dia nak buat identiti baru. Itu saja, membezakan antara Hinduism dengan Islam. So tak potong rambut, lepas tu ikat serban. Serban tu memang orang Hindu pakai serban, orang Muslim pakai serban, tapi gaya style dia berbeza. So tidak ada kata-kata siapa yang mengatakan mereka simpan rambut bukan anti-Islam, tidak. Itu saja untuk buat identiti baru supaya orang boleh kenal. Macam dari jauh, dia ni pakai serban, dia ni sing, macam itu saja. Tidak ada yang mengatakan, kalau mengatakan salah faham, itu memang salah faham. Saya pun dulu bekas pada diri saya faham lah. Saya belajar, saya sampai kursus di India.
So bila kita dakwah pada orang sini sekarang, boleh tahu kenapa sekarang adalah ramai orang Sikh ni yang kembali pada Islam, tapi kenapa mereka masih lagi macam tak suka pada Islam? Kenapa? Bukan mereka tak suka, mereka tahu Islam itu benar. Abang saya tahu Islam itu benar. Tetapi sejarah Islam di India, kalau kita balik kaji sejarah Islam di India, masa Empire Mughal, Empire Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, memanglah pemimpin kan satu dunia, lalu macam Hitler katakan, kejam. So sama macam itu, pemimpin sultan-sultan Mughal ni, mereka kejam. Mereka macam paksakan orang Hindu orang lain ni untuk pilih Islam. Dalam Islam tak ada paksaan. Mana ada paksaan? Saya Islam macam abang saya. Bila saya Islam, saya beritahu abang saya sepupu saya datang. Maksudnya saya tak tukar lagi kad Islam saya, IC saya. Okay, Gurpit, you belum tukar kad penangan belum? So sekarang balik pada Jawi, kata masa you ucap 2 kalimah syahadah, you tak waras. Saya kata sorry, saya badan besar, siapa paksa saya gurau kan? Saya waras, saya takkan buat. So saya kata dalam Islam tak ada paksaan. Tetapi pemimpin masa tu sejarah Sultan Empire Mughal ni telah burukkan Islam. Dan wujud agama Sikh ni, Sikhism. So Sikhism telah menolong orang Hindu, maksudnya supaya berperang dengan Empire Mughal lah. So bagi mereka Islam tu jahat. So saya bagi tahu pakcik, Islam tak jahat. Kerana ada seorang kawan saya bagi tahu, dia Cina lah, Jimmy, dia kata, you tahu tak, the last surah dalam Quran mengatakan, jika seorang Muslim tak ingat masuk syurga, dia kena bunuh seorang kafir. Saya terkejut, saya marah lah. Memang masa tu temper saya memang garang. Tapi lepas saya Islam dah telang lah, tak dah hilang semua kegarangan saya. So saya balik office, saya cek balik, surah terakhir, surah terakhir tu tak ada kena cakap pasal nak bunuh siapa pun. So saya call balik kawan saya, ini propaganda barat. Islam tak kata, mana ada agama mengatakan kena bunuh masuk syurga. Itu rubbish, itu mungkin iblis, bukan agama, bukan Islam. Tapi itulah, orang Sikh ni mereka salah faham, tak tahu. So kita, kalau kita dakwah pada mereka, kita boleh kita terangkan kepada mereka apa yang betul. So mungkin baru abang saya sekarang dia faham, tapi yalah, dia tahu Islam tu benar. Saya pun cuba dakwah, setiap hari saya doa supaya dia dapat hidayah, tapi yalah, hidayah tu milik Allah Ta'ala kan. Hubungan sekarang baik dengan abang? Sekarang baik, Alhamdulillah baik. Sampai rumah dia tak ada masalah. Dia makan sama-sama. Kemudian buka puasa, kadang saya panggil dia, bila azan kan saya nak pergi semayang, dia mulalah adalah buat perangai sikit, 10% tu ada lagi lah, tapi biasalah manusia kan. Tapi Alhamdulillah semua okey, tak ada masalah. Dan Alhamdulillah syukur sejak 2005 ada dekat 10 tahun saya di Islam. Dan memang saya bersyukur, saya jumpa rakan-rakan pun tak ada siapa lah yang ajaran sesat. Dari mana-mana, banyak politik ke mana-mana, yang Muslim kan Muslim memang baik. Yang selalu bagi nasihat, ajaran macam mana. Dan jika saya jarang pergi surau, akan kena lah. Macam Nazrul Mutakin tu, saya kan jarang pergi bila imam ke apa. Dan duka cerita, salah seorang imam tu Imam Hussein, yang selalu nasihat saya, telah meninggal tahun ni. Kembali ke rahmatullah. Dan memang itu satu, saya sedih lah, kerana ada ramai jemaah-jemaah kan yang selalu bimbing saya pergi mana-mana. So walaupun saya di Islam lama, tapi mereka still anggap macam saya ni anak angkat kan, anak angkat dari surau tu. So Alhamdulillah lah. Dan juga tak lupa pada Ustaz Fitri, Samran semua yang selalu bimbing saya. Dan selalu bila ada program jemput saya sekali kan, so saya tak rasa asing dalam itu. So at least iman kita tingkat. So kita tak lose. So betul, sentiasa ada yang menyokong, ada yang menyokong. Dan tadi di awal tu saya tertarik bercakap tentang orang nak tahu pasal Islam tapi sebab tak tanya, sebab orang tak bagi tahu. Ini dalam, kalau kita belajar pun ada ayat tanya, ayat penyata. Kadang-kadang kita ni kekurangan ayat penyata tu, menyatakan. Mungkin bagi saya satu lagi, saya bila saya Islam 2011, kawan saya dah bertapah Nabido dapat tahu, tapi mereka still tak pasti saya Islam. So telefon saya kata memang. Dan saya ada kes satu di Ipoh Perak, hari Isnin, hari Ahad saya jumpa mereka buat jamuan, Masya Allah, untuk meraihkan. Saya pergi, saya kata, bro, saya Islam. Dan kawan saya, kawan perempuan Suraya kata, dia bertemu isteri saya lah, dia kata, suami you dulu macam anti-Islam tau. Saya kata, saya tak pernah anti-Islam, tapi silap saya tak tanya. Dan saya marah balik dalam grup kan saya masuk, saya kata, kenapa kau orang ni, saya kata lah, kenapa you ni semua tak dakwah pada saya pun tak balik tau. Dan bila saya jumpa ustaz kan, saya sembang ustaz kata, mungkin masa tu hidayah tak terima lagi, tak dapat lagi kan. Allah Ta'ala, memang betul lah, tapi saya tak salahkan mereka, tapi mungkin salah saya sendiri. Saya selalu tengok, saya pergi surau kan, kawan-kawan saya semayang, tengok semayang, tapi masa tu saya tak terdetik lagi tanya. Lepas datang Kuala Lumpur, dah hilang kawan-kawan semua kan, dah tahu, baru tanya balik. Tapi mungkin inilah masa tu pun Allah Ta'ala yang tahu yang terbaik, yang tepat tu. So memang saya tak ada regret, tak ada apa-apa lah. Tapi Alhamdulillah bagus lah, itu Islam tu benar. Dan juga pada mu'alaf di luar tu, memang kita akan diuji sentiasa. Sampai sekarang pun saya diuji, walaupun dah 10 tahun 10 tahun akan diuji. Allah Ta'ala mengujikan setiap hamba dia. So bagi saya,
tabahlah. Setiap doa selalu doa, jangan putus. Memang senang cakap, kadang saya pun pening kepala, malam tak boleh tidur, saya pun sedih, kata kenapa ya Allah, minta maaf, kita manusia tak support ini, tapi kata ya Allah, kenapa lah aku diuji ni. Dan saya kata mungkin kau jadi menteri kot, gurau kan, nak bagi lebih besar kan. Betul, saya kata sabar, kerana kita lihat orang yang kaya, mereka boleh uji dengan kekayaan tu, atau orang miskin diuji dengan kemiskinan. So kita pun akan diuji. So kita setiap doa, mungkin bagi saya, bila kita uji, kita menang ujian tu, satu pahala. So saya kata Islam tu memang baik. So kita just kena sabar, ikut apa yang dia perintahkan, buat baik pada semua. So Alhamdulillah, lepas tu baik jugalah. Dan juga saya ada peluang, hari ni saya datang dengan saudara Azim, nama dia Azim juga. Kita Islam pada tahun ni, bulan April, dan selalu pergi perkim. Dia memang rajin, saya memang bangga dengan dia. Memang semangat dia kuat. Masya Allah. So kita perlu, walaupun dia tinggal seorang kan, saya selalu telefon dia, selalu pergi perkim bulan puasa. Setiap hari dia tolong, puasa dengan mangkuk semua di situ. So kita perlu motivate diri kita sendiri. Betul. Ya, kita Islam cuba motivate, jangan kita duduk diam tunggu, tidak. Kita motivate, pagi surau, pergi, kita kena inisiatif sendiri, kena ada inisiatif sendiri, push diri kita. Jangan ialah kita nak belajar. Sampai sekarang ada dalam grup kita ni, bagaimana ni, mereka nak belajar tasawuf. Alhamdulillah saya kata, tapi sebelum pergi tasawuf tu, pastikan asas tu dah komplit. Mantap ya. Dah mantap semua. Because takut dia pergi tasawuf dia tak faham, lain pula. So tapi memang dia komitmen yang tunjukkan oleh saudara baru ni bagus. Dan kita, bagi saya, jangan harapkan, bila kita harapkan macam perkim ke saham lain, memang perkim tolong, tapi jangan terlalu harapkan mereka. Kita sendiri ada inisiatif. Kita pergi belajar, dan pergi kursus, dan sama-sama macam kursus jenazah kan. So kita belajar untuk faedah diri kita sendiri, untuk keluarga kita. So kita balik, at least keluarga tengok kerana yang mualaf yang kahwin dengan, minta maaf lah, yang Islam asal tu. Memang macam waktu saya nak kahwin dengan isteri saya tu, arwah bapa mentua saya, bukan apa, dia memang tentang, tapi saya tahu kenapa dia menentang. Because isteri saya perempuan kan, dia takut bolehkah saya jadi pemimpin dia. So saya beritahu isteri saya, kata sabar, dia takut itu sahaja. Bila melihat saya semayang, pergi surau, pergi sini, semua tak ada masalah. Orang kampung pun suka, sampai bersembang dengan imam kan, tak ada masalah. Dia pun okay, no problem. Itu memang manusia, sifat manusia menjadilah. Macam katakan kalau saya kahwin dengan seorang mu'alaf perempuan, tak ada masalah. Tapi bila perempuan tu nak kahwin dengan mu'alaf lelaki kan, memang kebimbangan bapa tu akan ada di situ lah. Dan juga besar kerja, memang kadang-kadang walaupun kita di Malaysia ni, yalah ada setengah majikan tak suka bila seorang tu Islam. So jangan takut, Allah Ta'ala ada. Selalu dalam otak kita, hati kita kata Allah Ta'ala tu ada, akan tolong kita sentiasa. As long as kita berdoa, kita selalu dengan dia, Allah Ta'ala tak akan buang kita. Memang kita akan lupa. Saya kata terus terang, kadang-kadang saya terlupa. Saya kadang-kadang terlepas main subuh. Saya kata terus terang, walaupun 10 kadang-kadang terlepas. Tapi adakah Allah Ta'ala akan tinggal kita? Tak akan. So kita kena put that in mind. Tak ada masalah. Jangan putus silaturahim, selalu doa, selalu pergi sembahyang jemaah, kerja dengan bagus, kerja rajin. InsyaAllah semua akan selamat. InsyaAllah, Masya Allah. Satu kata-kata yang sangat hebat keluar daripada mulut Brother Ahmad Azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan rakan-rakan kita di Facebook pun ramai yang mengucapkan tahniah semoga kita istiqamah dalam ketaatan dan sentiasa di atas jalan agama Islam hingga akhir hayat, insya-Allah. Amin. Dan semoga juga abang dapat kembali kepada agama fitrah. Doa-doa daripada sahabat-sahabat kita, alhamdulillah. Dan saya percaya sekarang ni bila dah 10 tahun dalam agama Islam, saya percaya saudara ataupun Brother Azim dah faham dah erti menang yang sebenarnya. Seorang peguam mesti masya-Allah hebat masya-Allah. Dan kita agak kesuntukan masa sebenarnya. Terima kasih banyak atas kehadiran. Dengan izin Allah Taala, pada bulan 12 ni saya dapat pergi umrah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Dan juga pada sahabat dengar tu, terima kasih. Dan juga bagi saya, jika siapa-siapa ingin menjemput saya, kerana kita ada banyak program di mana mereka buat, ustaz tadi jemput untuk buat perbandingan agama, agama Hindu dengan Islam, Kristian Islam. Tapi Sikhism dan Islam ni masih tak berapa ramai yang tahu. So tidak masalah jika siapa yang tahu, saya sudi datang untuk jelaskan apa itu Sikhism, apa persamaan, apa itu perbezaan. So kita tak confuse. So kita nak dakwah pada orang Sikh pun senang sedikit. Lebih mudah, insya-Allah. Apa pun terima kasih banyak. Nanti kita tinggalkan nombor telefon mungkin. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.